Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال إمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنباري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخزمة عن قيلة. Ada satu riwayatnya an qalilata, tapi ya lebih rajihnya nama sahabiyah. Ini nama sahabiyah, nama sahabat perempuan. Namanya ialah Qailata binti Makhzamata. Qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata bi za'faranin wa qad naqadathu. Rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun. Alhamdulillah para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita masih lagi dalam babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab
yang telah datanglah pada bab ni beberapa hadis menceritakan tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sambung laginya kata Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, haddatsana mencerita akan kami Abdu bin Humaidin, oleh Abdu anak laki-laki bagi Humaidin. Qala berkata oleh Abdu bin Humaid, haddatsana Affan bin Muslimin, telah mencerita akan kami oleh Affan bin Muslim. Qala berkata Affan, haddatsana mencerita akan kami oleh Abdullah bin Hassan, oleh Abdullah bin Hassan Al-Ambariyu, itu dibangsakan pada Ambariyu. Apa nama tempat ke wallahu alam lah. Al-Ambariyu. Kalau kira-kira Al-Anbar, Ambar ni orang panggil apa, kasturi itulah. Nah, Ambar dia panggil. Mutahikayu. Nah, itu dipanggil Ambar, bawang. Tapi ini wallahu alam, adakah nisbah kepada kasturi atau kepada nama tempat ke, wallahu alam. An jaddataihi, daripada Abdullah bin Hassan tadi itu, dia meriwayatkan daripada dua neneknya. Siapa nenek dia? Duhaibata wa Ulaibata. Itu satu neneknya nama Duhaibah, dan satu lagi nenek dia nama Ulaibah. Semua dengan sirah tasghir, Ulaibah, Duhaibah. Nama bagi dua orang nenek kepada Abdullah bin Hassan Al-Ambari. Nenek dia dua orang tu, Duhaibah dan Ulaibah ni, riwayat daripada siapa? An Qalilata. Satu riwayat kata namanya Qailata. Qailata binti Makhzamata. Qailah binti Makhzamah. Ini seorang sahabiyah, sahabat di kalangan perempuan. Yang kita panggil sahabiyah. Sahabat-sahabat Nabi di kalangan perempuan. Baik. Apa kata Qailah? Qalat, berkata ia Qailah, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah melihat olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi, padahal di atasnya, di atas tubuh Nabi itu maknanya, asmalu mulayyataini. Tuh ada dua lembar kain. Mulayyataini makna dua lembar kain. Dua lembar kain yang ditenun, yang dijahit, tetapi asmal mana usang. Tuh mana tidak barulah, warna dia tu usang, maknanya kain tersebut kain yang tidak baru, kain yang usang. Kanata, adalah kedua-dua, mana mulayyataini tadi, dua lembar kain tenun yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, biza'faranin, masbuk lah maknanya, dicelup di dalam za'faran, artinya warnanya kekuning-kuningan. Za'faran ni lebih kurang warna dia macam kunyit tu lah, warna kuning. Tuh macam ada apa, ayah kita pakai hadap menyandar tu, lebih kurang warna gitulah, kekuning-kuningan. Itu. Baik. Waqad naqadathu, dan sungguhnya hampir pudar, hampir hilanglah ia, aina qadat asmalu za'faran. Itu. Satu. Maknanya hampir pudar warna kuning.
Warna kuning pada kain, dua kain, lembar kain yang dipakai oleh Nabi itu, yang usang tadi itu. Nah, tu warna kuning za'faran dia tu hampir hilang, hampir pudar warna dia. Tu. Jadi nak cerita katanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga beliau pakai kain yang tidak orang panggil harga mahal lah, makna kain yang usang, kain yang buruk, kain yang tidak baharu. Lagi pula warna tu pun pudar, sehingga dicelup za'faran untuk menaikkan balik warna kain tersebut. Itu pun za'faran warnanya juga adalah pudar. Itu habis. Kemudian kata dia wa fil hadithi, dan sabit di dalam ini hadis qissatun tawilatun, ada kisah yang panjang lagi lah. Terus kepada hadis yang seterusnya, ada apa sekali itu? Qala al-musannifu rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Kata Imam Tirmizi mencerita akan kami oleh Qutaibah bin Sa'id. Qala berkata Qutaibah, haddatsana mencerita akan kami oleh Bishr bin Mufaddali, oleh Bishr bin Mufaddal, an Abdullah bin Utsman bin Khuthaimin. Riwayat daripada siapa? Bishr bin Mufaddal, beliau riwayat daripada Abdullah bin Utsman bin Khuthaimin. An Sa'id bin Jubair, daripada Sa'id bin Jubair. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sa'id bin Jubair riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sahu dalam Facebook nama Cikgu Norman, suka bercakap benda-benda hakikat tapi sesak lah. Cikgu Norman dalam YouTube ada taik Cikgu Norman kat tu baik ya, tahulah cikgu sungguh ada, wallahu a'lam. Dakwa kata dia orang hakikat. Nah, habis dia bedil belaka ustaz-ustaz. Masuk ngaku aku sekali dia bedil. Dia kata Ustaz Zahir, Ustaz Kulit dia. Rupa-rupanya dia pun jahil juga. Dia kata Abdullah bin Abbas ni pok saudara Nabi. Tak betul tu. Dia ni. Pok saudara Nabinya Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas lagu mana nak cara ilmu hakikat, kalau ilmu hak zahir syariat ni pun tak tahu ke mana hala dak ni. Tak payah dakwah lah. Tak payah dakwah. Ngaji biar jeluju daripada tauhid hak asah ma'rifah ammah, ngaji betul-betul tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah. Ngaji pula fiqh, wisah, ibadah, tahu halal haram, kena orang panggil rukun syarak, syarak wajib, syarak sah, syarak bagi tiap-tiap rukun. Itu barulah betul kita ngaji agama. Lepas tu belajar ilmu tasawuf yang fardu ainnya takhalli mazmumah, sifat-sifat hak tercela dalam hati kita, dan tahalli mahmudah, biar bersepakai dengan sifat-sifat yang dipuji hingga kita berakhlak dengan akhlak Muhammadiyah. Itu baru betul orang beragama berhakikat sungguh. Ini cerita merapu kok si kok dah mengarut belaka, yang mengarut kata zikir Allah tu kenapa dia kata Allah tu alik pada kata Allah tu ibarat seperti zakat. Tengok, tidak menghina, ihanatuddin, menghina agama tu. Kemudian pada Allah tu seperti farad. Maka bila temu zakat dengan farad, bunyi ke mana kata? Bunyi ke apa? Dia ya. Kalau gitu zikir hak tinggi sekali martabat. Tu. Karut tu. Sesaklah tu. Tak sudah ikutlah. Kita ingat sebab ramai orang suka benda lagu tu. Dia kata ni ilmu isi ni. Isi apa? Isi tak ada kulit tu apa tahik lah. Ulama kata ilmu hakikat ni isi, ilmu syariat ni kulit. Bukan pada makna kulit tu buang tahu, tak ada guna. Ilmu syariat tu kulit dengan maknanya mengawali isi. Itu. Kalau hakikat saja tak ada syariat, apatah lagi tu bukan hakikat, sesak dia panggil tu. Jangan kita duk ikut. Jahil terus basic pun tak tahu.
Abdullah bin Abbasnya berhepok saudara Nabi. Berat kan? Abdullah bin Abbas pupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, tuh. Lagi pula ada banyak hadis lah. Fazillah yahfazka, itu pun Nabi kata kepada Abdullah bin Abbas pupu dia. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Alaikum bil bayadi. Alaikum tu orang panggil isim fi'il. Tu alaikum ai ilzam alaikum. Kalau kita nak takdir ilzam alaikum jadi wajib atas kamu. Nyanyi kalau wajib. Lepas tu khudhu ya ma'syaral ummah, ambillah wahai sekalian umatku, kata Nabi SAW, bil bayadi minas thiyabi, dengan putih daripada pakaian. Maknanya Nabi suruh kita pakai pakaian putih, pakaian warna putih. Nak-naknya kalau kita tu hadir pada sembahyang Jumaat, mai Jumaat tengah hari tadi kan, sunatnya kita pakai pakaian putih. Ada orang panggil beberapa hari yang disunatkan kita berpakaian dengan pakaian putih. Mana? Itu hari Jumaat satu setiap minggu. Hari Jumaat diusahakan supaya kita hadir ke masjid hari Jumaat itu dengan berpakaian putih, dapat pahala sunat khusus itu. Kenapa? Kerana hari Jumaat ni hari raya mingguan untuk kita umat Islam. Kemudiannya hari Aidaini, dua hari raya. Mana? Idul Fitri wa Idul Adha, itu pun sunat kita pakai pakaian warna putih. Kemudiannya yang tidak berkait dengan hari, wal majalisut thayyibah, tiap-tiap majlis yang baik, majlis ilmu ke, majlis zikir ke, itu sayugianya kita berpakaian dengan pakaian putih, sunat gitu. Tapi tak adalah haram pakai pakaian warna lain pun. Maknanya sayugia. Nabi kata alaikum ai khuzu ma ya ma'syaral ummah. Ambillah, pakailah. Itu khuzu makna pakailah. Hei sekalian umatku, bil bayadi minas thiyabi. Dengan putih daripada pakaian. Mana pakailah pakaian warna putih. Kalau kemeja pun kemeja putih, baju Melayu pun baju Melayu putih, serban pun serban putih, jubah pun jubah putih. Tu sebab apa tu? Dia akan menyata di hadapan tu. Cuma kita nak menyata lebih dulunya, karena al-launul abyad, warna putih ni yazharu ma yulhiquhu min najasatin. Warna putih ni menzahir, menampakkan akan barang yang berhubunglah ia barang dengan apa, dengan pakaian kita tu. Gapo barang tersebut? Min najasatin, daripada najis-najis. Jadi pakaian putih ni lebih jelas kalau kita kena najis-najis ke, atau perkara-perkara yang kotor, daki ke gapo, dia lebih tampak pada pakaian putih. Dengan begitu kita tu jadi nak membersihkan pakaian kita, nak menyucikan pakaian kita. Maka at-tuhuru syatrul iman. Maka kebersihan itu bahagian daripada iman. Islam sangat menganjurkan umatnya duduk dalam keadaan bersih. Bersih pada tubuh badan, bersih pada persekitaran, dan bersih pada pakaian. Maka pakaian yang paling menonjol menampakkan kekotoran, kalau kita pakai kena sesuatu yang kotor, sama ada nak daki ke, ikutlah. Nak lebih-lebih lagi najis. Maka pakaian yang berwarna putih lah yang paling menonjol nampak kalau kita terkena perkara-perkara yang kotor atau najis dari itu. Maka kerana itu warna putih ni sangat digemari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakaian hitam gini,
Puluh-puluh tahun tak basuh, orang tak tahu. Ha, tak nampak daki ke apa? Ada nampak? Tak nampak. Mana wanita? Kena gapo pun tak ada orang nampak wanita ke? Ha? 10 tahun tak basuh baju, warna hitam. Semua minyak wangi je hari-hari, malah nak basuh. Ha? Padahalnya kalau warna putih ni, hitam lengit dah daki dia. 10 tahun tak basuh. Tapi oleh kerana baju warna hitam, tak ada siapa dia nampak. Jadi dia tidak menjaga kebersihan. Sebaliknya kalau dia pakai baju warna putih. Nah, sehari ya baju putih ni. Nah, sehari ya kalau kita pakai, lekat dah daki atas belakang atas lekak ni. Nah, lekat daki, dok pun kena makan ni kalau kita makan cuma nampak kotor. Nah, atau terkena najis pun nampak jelas di pakaian kita warna putih. Maka membangkitkan diri kita tu untuk membersihkan pakaian. Maka kebersihan tu ialah satu tuntutan di dalam Islam. Itu satu hikmahnya. Lagi pula hikmah yang lain, at-tashabbuhu bil malaikati fi siyabi. Kita berpakaian warna putih ni ialah tashabbuh, menyerupai dengan para malaikat pada berpakaian. Malaikat ni kalau mereka berpakaian, pakaiannya warna putih. Begitu juga pakaian sebahagian ahli syurga. Tapi warna kebanyakan penduduk syurga pakainya ialah akhdar, warna hijau. Warna hijau tu ialah warna kebanyakan daripada pakaian ahli syurga. Bahkan pemuda-pemudi syurga banyaknya memakai pakaian akhdar, warna hijau. Tapi sebahagian yang lainnya pakaian ahli syurga ialah warna putih. Dan para malaikat juga berpakaian dengan pakaian warna putih. Maka kita berpakaian warna putih, itu salah satu daripada tasyabbuh, menyerupai dengan malaikat pada segi pakaian. Maka Nabi kata, aman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai dengan satu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Kalau kita pakai pakaian orang Hindu, pakai baju Hindu, kain pelekat Hindu, pakai selendang Hindu, lepas tu pergi ke mana? Pergi ke Batu Keh. Bila? Masa hari Taipusam. Siapa kita tu? Tak ada siapa-siapa, bukan pemimpin negara dah. Maka perbuatan tersebut perbuatan yang tidak menepati dengan syariat. Melainkan dia seorang pemimpin negara, mana Perdana Menteri ke, atau yang di Pertuan Agong ke, atau wakil daripada Perdana Menteri ke, atau dia pemuka agama ke, dia hadir ke gereja contohnya pada hari Christmas. Macam Syekhul Azhar, hadir ke gereja, tapi Syekhul Azhar tak pakai pakaian padri, dia tak pakai lambai salib, pakaian gereja dah, tetap pakai yang imamah Al-Azhar, jubah Al-Azhar. Tapi hadirnya Syekhul Azhar ke gereja tu kenapa? Sebagai solidariti ukhuwah wataniyah, sebagai solidariti saudara setanah air, saudara sewarga negara. Itu tak ada mengapa, sebagai menunjukkan bahawasanya Islam itu tidak menzalimi penganut agama lain dalam apa-apa upacara keagamaan dia. Nak kalau dia tu pemimpin, memanglah tasarraful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Hijaan program pemimpin, tasarruful imam, hijaan pemimpin 'ala ar-ra'iyah, di atas rakyat jelata ni, manutun bil maslahah, mesti ada orang panggil terikatannya dengan kemaslahatan. Ada maslahat. Tu mungkin nak membendung fahaman ekstremis agama ke, maka seorang Perdana Menteri hadir ke rumah ibadat bukan orang Islam contohnya. Contoh seperti almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz bin Ni'mat rahimahullahu ta'ala, bekas Menteri Besar Negeri Kelantan. Beliau juga hadir ke kuih, ke tokong, bahkan bersama dengan tokca Buddha. Tokca Buddha tu pakai ihram Buddha lah.
Tapi almarhum tu Guru Nek Aziz tak pakailah ihram tok cabudah tu. Dia tetaplah pakai serban, pakai jubah. Nah. Tapi kenapa dia hadir? Karena dia pemimpin negeri. Nah. Tu pemimpin negeri. Nah, mewakili bagi Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dalam menguruskan urusan-urusan undang-undang negeri. Maka dia nak menunjukkan bahawasanya Islam itu tidak menzalimi. Maka dia kemaslahatan, ada maslahatnya untuk dia hadir ke tempat-tempat seperti itu. Nah, yang kena faham tu. Tiba-tiba kita bukan Perdana Menteri, bukan Menteri Besar, bukan siapa-siapa, Ustaz Kapung ya, main ngajar Masjid Bandar Baru Singapura sebulan sekali. Nah, sebulan 2 kali, kuliah Jumaat sekali, kuliah Maghrib sekali. Angin pakai baju tokca ke, pakai baju kuih Hindu ke, hadir juga kita meraikan. Tak ada apa-apa maslahat tu. Untuk apa awak hadir ke situ? Nah, nak hadir tu pula pakai baju serupa dengan kaum tersebut. Tu bimbanglah kitanya, takut termasuk dalam jumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai dengan satu fuak, satu kelompok, satu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Nah, itu bimbang kita. Jadi tasyabbuh ada tasyabbuh yang dibenar, ada tasyabbuh yang tidak dibenar. Tasyabbuh yang dibenar ni iaitu tasyabbuh pada pakaian yang kebiasaan. Mana pakaian tu pakaian yang beradat pada satu negeri tersebut. Tak ada masalah. Nah, macam kita pergi ke Amerika musim sejuk, takkan nak pakai jubah, pakai serban gini ni. Tentu dah pakai jaket tebal-tebal dah, pakai snorkel apa sejuk. Serupa dengan Amerika, enta min Amerika. Tu tak apa, karena Rasulullah nanti hadis yang terakhir ni dia akan cerita Rasulullah pakai jubah Rom. Jubah yang diperbuat daripada Rom, Eropah. Maknanya orang bukan Islam yang buat pakaian tersebut. Rasulullah pakai. Tapi pakaian tersebut bukan pakaian keagamaan. Nah, bukan pakaian keagamaan, tak apa. Seluar selek, seluar jing. Nah, baju t-shirt. Nah, kita baju t-shirt mana ada orang bukan baju orang Melayu baju t-shirt ni. Baju orang Melayu, baju Melayu lah. Orang Melayu lah. Tengok zaman hantu ke berapa dalam filem dia muda buat. Ada pakai t-shirt? Tak ada. Nah, pakai seluar pun seluar baju Melayu. Nah, baju pun baju Melayu. Seluar pun seluar baju Melayu. Nah, tak ada t-shirt tak t-shirt, selek tak selek, jing tak jing, kok tak kok, tak ada. Meja tak meja, tak ada. Tapi pakaian-pakaian tersebut adakah pakaian keagamaan? Bukan. Maka boleh tak kita pakai? Tak ada masalah. Jangan pula kita tengok orang pakai kok, pakai necktie. Enta kafir enta. Hoi, kenapa saya kafir? Enta pakai kok siapa buat? Kafir enta. Kemeja siapa buat? Kafir enta. Seluar jing siapa buat? Kafir enta. Siap lagu tu. Nyanyi lagu tu kita. Nah, dah ada dalam kitab tu. Ulama dulu kata haram pakai seluar, pakai baju, pakai kok, pakai necktie, pakai topi, cepiu dia panggil, cepiu. Ada, memang ada betul. Kitab tu ada, dan kitab tu tidak salah. Bukan kitab salah dah. Cuma anda yang membaca kitab tu barangkalinya tidak faham. Nah, orang panggil fiqhul waqi', fiqh reality dia panggil. Sebab tu orang yang faqih, orang yang benar-benar tak faqih, faham agama ni, bukan hanya mampu membaca kitab, menakal hukum yang difatwakan oleh ulama-ulama silam, tetapi mampu untuk memahami kenapakah fatwa tersebut dikeluarkan oleh ulama-ulama tersebut pada zaman tersebut. Gitu. Nah, kenapa ulama-ulama kita tu haramkan pakai cipiu, pakai topi sudu, tu pakai coat, pakai necktie, pakai seluar. Kenapa? Adakah kerana sudunya haram? Berat lah gitu. Ada juga orang pondok yang kata haram topi tu sebab ada sudu. Kalau tak ada sudu halal.
Lucu jadi agama dah kata ni. Jadi lucu jadi. Hingga-hingga ada setengah-setengah madrasah pondok ni, kalau ada orang masuk dengan motosikal pakai topi keledar tu kan, hak ada cermin. Kalau ada cermin tu haram. Sebab apa? Menyerupai topi sudu. Ada sudu di depan. Jadi betul nak jadi halal mana? Buang cermin. Barulah tak ada sudu. Baru halal. Oh pelik. Bila kita tanya di manakah dalilnya yang menunjukkan haram tu kerana sudu? Ada tak? Dalam Al-Quran ke dalam hadis Nabi ke haram sesuatu yang bersudu? Ada? Ada lagu tu? Kalau ada, cuba datangkan satu ayat Quran atau satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan haram tu kerananya sudu. Tiap-tiap benda bersudu tak boleh. Jadi masjid ni tak boleh buat pos. Apa pos? Pos seperti sudu. Haram. Gitu ke? Ada kalau betul dalil. Tak tarak gitu lepas hari tu hukum. Haram tu bukan sebab sudu. Nah? Haram topi tu bukan sebab sudu. Lepas tu sebab apa? Sebab tasyabuh, menyerupai dengan penjajah pada zaman tersebut. Gitu dah. Zaman tersebut tu zaman penjajah menjajah umat Islam. Bila runtuhnya khilafah Utsmaniyah, Kesultanan Utsmaniyah, maka negara-negara orang Islam ni dibahagi-bahagikan oleh kuasa-kuasa barat. Ke Perancis, ke British, ke Inggeris, ke Amerika. Bagi habis fok dia buat saka faraid. Ni bahagian jajahanmu. Ni je. Maka pakaian penjajah yang menjajah negeri-negeri orang Islam ketika tu, mereka hadir dengan bagaimana rupanya? Seluar, necktie, tali leher, reben, topi, topi sudu tu, ataupun topi koboi tu. Maka bencinya ulama kita kehadap penjajah sehingga pakaian pun diharamkan menyerupai dengan penjajah. Takut kita duk pakai lagu tu, orang ingat kita tu penjajah, orang kita tembok, orang kita ikan. Rupa-rupanya mamak ni. Ku ingat ke penjajah. Gitu. Maka diharamkan pakai untuk orang Islam. Jangan pakai topi sudu, jangan pakai CPU, jangan pakai coat, necktie, seluar, jangan. Bila? Ketika tu. Jadi ilaknya bukan kerana sudu gitu. Ilak haramnya kerana apa? Kerana penjajah, tasyabuh dengan penjajah. Maka izan tafalla illah, ini kaedah ni. Izan tafalla illah intafal ma'lul. Bila ternafinya illah, maka ternafilah ma'lul. Ma'lul tu hukum dia panggil. Penjajah tak menjajah dah dengan sekira-kira zahir lah. Jajah dari segi minda, dari segi undang-undang tu memang diakui. Mana dari segi zahir? Zahir ni maknanya tentera Amerika contoh, bukan tentera orang Melayu dah. Bala polis orang Amerika belaka, wak roblok ke apa semua Amerika. Semua apa-apa saja semua orang dia belaka, kerja dia. Tu maknanya zahir penjajah. Maka dak adalah sekarang ni. Hak jadi polis ke apa anak-anak kita belaka orang Melayu. Jadi askar ke apa anak-anak kita orang Melayu belaka. Warga negara belaka. Maka sekiranya zahirnya penjajah tu sudah pun akak punggung, akak kaki keluar daripada negara. Maka izan tafal illah. Tak ada dah, penjajah lagi dah. Intafal ma'lul, maka ternafilah hukum keharaman tadi. Gitu. Maka kita pakai seluar, lah ni ada tutup guru pakai seluar dah. Pakai coat, pakai necktie, kadang-kadang pakai topi ada. Panah duk kebun pakai topi sudu. Tak apa lah, muka tak ada hal dah ni. Itu lah. Jangan. Ni masalah. Ada lagi tutup guru kita tu, dia kata haram lagi sampai Allah ni pun tak kira lah. Dia kata haram sampai ke kiamat. Tu. Marah ke saya nya siapa tak selesai mari majlis muzakarah alim ulama dan azatizah Nahdlatul Ulama Malaysia kita buat di Kelana Jaya itu. Sebab apa? Sebab merajuk.
Merajuk kerana apa merajuk? Tak suka dengan saya punya pendapat tentang topi sudu. Memanglah bagi saya untuk orang awamnya topi sudu ni tak ada hal lah, harus dia nak pakai. Tengok sebab apa dia nak pakai. Panas, nak lindung daripada matahari ke apa, ikut suka dia nak pakai, tak ada masalah. Jangan dia semaya pakai topi sudu, nak sujud lekat di sudu dia tu, jangan. Tu je jangan kat sini. Cuma untuk pelajar pondok, pelajar madrasah, itu tak sesuai lah pakaian seperti itu. Tu. Pakaian seperti itu tidak sesuai untuk diterapkan kepada pelajar-pelajar agama. Pelajar agama tu nak pakai pakaian seumpama yang selayaknya dengan pelajar agama. Kalau hamba mai mengajar masjid ni, supaya tanya hamba pergi pavilion. Lagu mana? Pakai seluar jeans, piuh tak ada atas kepala, pakai baju t-shirt. Agak-agak ibu-ibu ayah-ayah nak dengar tak mengajar? Agak-agak lah. Mesti tengok atas bawah. Nah, mak dadah mana yang mengaji? Nak pakai baju t-shirt cakar orang pula ada. Padahal hamba mengajar ni sama je. Alhamdulillah ya. Tak ada beza pun dengan pakai serban, kau pakai jubah, kau dengan pakai t-shirt. Tak berubah pun. Benda hak nak disampaikan benda yang sama je. Tapi muru'ah dia panggil, muru'ah. Pakaian seseorang tu muru'ah, ada maruah dia. Keair mukaan dia, kesesuaian dia. Seorang mufti ada pakaiannya, itu. Perdana Menteri ada pakaiannya, raja-raja ada pakaiannya, ulama ada pakaiannya, itu. Maka jangan tukarlah nak kau serubah besar pada tok guru, kat siap lah. Lama orang tanya hak basic fardu ain, tak boleh jawab. Malulah, tak sesuai lah dia panggil. Pakailah mengikut kadar kemampuan kita. Kita kenal diri kita. Rahimahullahu liman arafa biqadri nafsih. Allah Ta'ala merahmati bagi mereka yang kenal kadar diri dia. Itu dah. Habis itu. Jadi sekarang ni kita pakai seluar, pakai tak ada apa, boleh. Dah kita hak tu sebut haram tu. Hak tu sipir dululah. Nanti kalau penjajah datang lagi dengan pakaian seperti itu, maka digunakan lagi kita tu. Itu lagu tu. Tu cara kita nak faham hukum yang disebut oleh tok-tok guru alim ulama kita dalam kitab-kitab lama tu begitu. Mesti kita kena kait dengan fiqhul waqi' wat tawaqqa'. Itu dah. Baik. Nak masuk satu waktu kita azan dulu dah. Kita tunggu azan dulu. Allah Akbar Allah. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
La haula wala quwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati sayyidana maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Jadi janganlah kita tu memakai pakaian agama bagi agama yang lain. Jangan. Nah, itu haram kita pakai pakaian keagamaan orang Kristian, atau kita pakai pakaian keagamaan orang Hindu, atau kita pakai pakaian keagamaan orang Buddha. Itu haram, tak boleh dah. Tuh. Apatah lagi gina ke kuih. Nah, pada hari Taipusan. Hal keadaan kita tu bukannya seorang pemimpin negara, bukannya wakil daripada pemimpin negara, hanya tokoh daripada tokoh politik kepartian. Apa maslahatnya pergi tu? Aduh, apa maslahat? Maslahat negaranya apa? Dia kalau maslahat negara ni mestilah orang panggil Perdana Menteri atau Menteri Besar kalau orang panggil negeri. Nah, itu orang panggil maslahat negara, maslahat negeri. Husnul tadbir itu politik. As-siyasatu syar'iyyah tu dia husnul tadbir bi riayati syu'uril ummah fi dakhil ad-daulah wa kharijaha wa riayati maqasid syar'iyyah al-kulliyah al-kulliyah al-khamsah. Itu dia panggil politik. Keelokan dalam menyusun atur pentadbiran satu buah negara dengan sekira-kira menjaga perasaan-perasaan manusia yang berada dalam negara, muwaddin dia panggil warga negara, dan menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lain daripada luar negara, dan menjaga maqasidus syar'iyyah yang kulliyah yang 5 tu. Itu dia panggil politik. Itu dia panggil siasah syar'iyyah. Itu apanya orang panggil maslahat kita? Tak ada maslahat apa, melainkan zaman kita jadi Perdana Menteri. Melainkan kita jadi zaman kita jadi Perdana Menteri, kita hadir. Tak ada hak lah atas wajah sebagai pemimpin negara, karena tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat, ada kemaslahatan. Nah, apa maslahatnya? Barangkalinya supaya orang-orang penganut-penganut agama Hindu tidak mengatakan bahawasanya orang Islam di sini zalim, menekan, tidak meraihkan, orang panggil memberi kebebasan untuk mereka untuk menyambut hari raya mereka dan sebagainya. Ikutlah maslahat tu banyaklah dipandang orang pemimpin, kita tak tahu dah itu ni. Tapi kalau kita bukan pemimpin negara, apa maslahat? Tak ada maslahat apa pun. Nah, macam tutup guru biasa, tutup guru pondok, tutup guru madrasah, tak ada pergi ke tokong Buddha tu ada? Tak ada. Berjubah berserba pergi duduk bergambar dengan sami-sami ada? Tak ada. Tapi almarhum Menteri Besar Kelantan, bekas dululah Menteri Besar Tok Guru Ni Aziz tu, dia pergi ke tokong. Nah, dia bergambar dengan sami-sami Buddha. Apa? Maslahat, ada maslahat sebab dia ketua negeri. Nah, dia wakil daripada Sultan Menteri Besar. Nah, maka dia ada maslahat, tak apa. Perdana Menteri pun tak apa, dia ada maslahat. Dia wakil daripada yang di Petua Agong. Nah, wazir dia panggil menteri.
Tapi kita bukan menteri, bukan apa. Buat berapa? Nak lagi hadir tu pakai demo dah tu. Tu lagi parah. Nah. Tu Syekhul Azhar hadir ke masjid, ke gereja hari Krismas pun tak pakai gereja, pakai Azhar. Barangkalinya ada orang panggil hidayah, Allah Taala nak bagi ke mana-mana pemeluk Kristian ke dengan tengok perilaku tu tu. Kenapa? Dilalatul fi'li aqwa min dilalatil qawli. Pengertian daripada perbuatan itu lebih kuat daripada pengertian daripada percakapan. Nah, Syekh Azhar hadir gitu, kalau tak cakap pun tak apa, barangkali ada penganut buat. Weh, di negara orang Kristian majoriti tak buat lagu ni kepada umat Islam. Ada ni. Tapi ni negara umat Islam yang majoritinya umat Islam begini menyantuni agama selain daripada Islam. Ini benar-benar Islam agama yang rahmah. Ini benar agama Islam ni agama yang sebenar. Mana kita tahu? Pak serta hidayah Tuhan masuk Islam. Jadi tak ada benar berucap tuan-tuan masuk Islam, tak perlu. Itu orang panggil orang pemimpin-pemimpin negara, pemuka-pemuka agama, mereka tu ada maslahat. Tapi kalau kita tu bukan pemimpin negara, pemimpin politik, parti politik, ataupun untuk lebah biasa macam saya tu lah, ustaz kapung orang panggil, tak ada masalah apa lagi. Masalah apa? Tak perlu. Bahkan kalau kita pergi dengan pakaian seumpama pakaian tu, bimbel-bimbel takut tadi. At-tasyabbuh, dia panggil tasyabbuh dengan pakaian agama orang lain. Maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai dengan satu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Habis. Maka sebab tu setengah daripada hikmat kita pakai pakaian putih itu at-tasyabbuhu bil malaikati fi thiyabi. Nak serupa dengan malaikat dari segi berpakaian. Karena malaikat ni kalau mereka menjelma dengan berpakaian, maka pakaian mereka warnanya putih. Tu. Liyal basaha ahya'ukum. Pakaikan ia pakaian putih ni. Ahya'ukum, oleh orang-orang hidup di kalangan kamu, di antara kamu. Nabi tekan lagi. Orang-orang hidup pun pakai pakaian warna putih. Wa kaffinu fiha, dan kafanlah oleh mereka itu yang hidup fiha padanya, pada pakaian warna putih, mautakum, akan orang-orang mati di kalangan kamu. Sebab tu orang mati kita kafan dengan pakaian warna putih. Itu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah. Kerana apa tu? Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya asyabal baik, pakaian warna putih itu dia panggil falit ta'liliyah, dia panggil. Kerana sesungguhnya pakaian warna putih itu min khairi thiyabikum, setengah daripada yang baik daripada pakaian kamu. Tengok, Nabi tak kata walam yakul khairu thiyabikum. Nabi tak kata warna putih lah yang paling baik, hanya warna putih saja, tidak. Tapi Nabi kata min khairi thiyabikum. Min tu orang panggil min litabaik tu, sebahagian daripada pakaian yang baik bagi kamu. Mana? Warna putih ni. Kerana apa? Kerana ada lagi juga pakaian yang digemari oleh Nabi warna selain daripada putih. Mana? Warna hijau, al-akhdar afdalu min thiyabikum juga. Nah, pakaian warna hijau tu juga adalah yang lebih daripada pakaian kamu. Kenapa? Fa innahu min libasi ahli jannati. Karena warna hijau tu juga ialah setengah daripada pakaian ahli syurga. Itu. Habis situ. Kemudian kita sambung lagi. Pen tak bawa. Ada pen tak? Ada. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Bila hadis tadi rawahun Nasa'i wal Hakim wa Tirmizi wa qala Tirmizi hadza hadisun hasanun sahihun. Ini hadis ialah hadis hasan sahih.
Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, ayah-ayah, para hadirin semua, hari Jumaat hamba umum minggu lepas tu tentang kos pembersihan tanah wakaf. Hari Jumaat kalau laki-laki itu mestilah hadir Jumaat. Nah, ibu-ibu mungkin tak ada lah hadir Jumaat. Maka kos tersebut 50,000. Nah, siap semua sekali lah dengan buat lokangnya, dengan ambil tanah yang di tempat bukit tinggi itu mari tambung di tempat yang rendah di depan tanah tersebut. 50,000 tu sekali dengan semua sekali, ngupas semua sekali dengan eskavator gapo semua. Itu telah pun kita berjaya kumpul sebanyak 30,000. Jadi ada lagi 20,000 lagi. Nah, ada 20,000 lagi yang kita wajib kena bayar akhir bulan ni. Jadi hamba mintanya ibu-ibu, ayah-ayah pakat siapa-siapalah kepada yang tidak hadir ni, supaya ada yang nak buat saham akhirat, nak berwakaf, nak niat supaya dapat saham juga wakaf, maka bolehlah bank-in kepada pondok kita. Mudah-mudahannya akhir bulan ni kita cukupkan 50,000 itu untuk bayar kepada kontraktor, insya-Allah. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.